Alhamdulillah. Berapa tahun dah Hidayah? Nak masuk 10 tahun. Allahu Akbar. Tahun lepas saya 40 tahun Hidayah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam segmen Insight Keluarga episod yang ke-14. Saya Hidayah Rahman, host Insight untuk siri Insight Keluarga kali ini. Pada episod yang lepas, kita telah pun membincangkan tentang tajuk perkahwinan antara fantasi dan realiti, perkahwinan cinta dan keadilan, juga keluarga resilient. InsyaAllah malam ini kita akan membincangkan tentang tajuk yang menarik dan yang tak kurang pentingnya, iaitu keluarga utuh kekuatan negara. Tidak ada keluarga yang tidak ditimpa badai dugaan dan ujian. Tetapi keluarga yang utuh tetap bingkas menghadapi cabaran yang mendatang. Alhamdulillah, menemani saya pada malam ini ialah seorang tetamu istimewa yang mempunyai latar belakang dalam bidang matematik sebagai pensyarah dan juga merupakan mantan Timbalan Ketua Wanita Ikram Pusat dan juga Timbalan Pengerusi Kumpulan Fokus Institusi Keluarga Utuh Dr. Sabaria Baharun. Assalamualaikum Dr. Sabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Sabah malam ni? Alhamdulillah sihat. Hidayah sihat? Alhamdulillah, saya pun sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah kita bertemu lagi secara maya kali ini dan mengenali Dr. Sabah sebelum ni yang mempunyai latar belakang dalam bidang matematik kan. Saya teringin nak tahu apa yang telah mencetus inspirasi Dr. Sabah untuk terlibat dalam bidang pembangunan sosial, seterusnya sekarang terlibat dalam bidang pembangunan keluarga. Boleh Dr. Sabah kongsikan kepada kami? Boleh Ayu, dan kalau kita lihat masing-masing ada perjalanan hidup di masing-masing kan Ayu kan. Okey, sebenarnya saya semasa belajar di peringkat sarjana saya dalam matematik, tapi masa saya belajar tu saya banyak mengambil kursus sosiologi, Jadi masa sendiri saya dah memang terfikir nak bekerja sebagai social worker ketika itu. Tapi ditakdir akhirnya menjadi sebagai pensyarah lah. Tetapi sebab saya juga adalah bergiat sebagai aktivis dalam persatuan semasa di US juga, semasa saya belajar dalam Islamic Study Group. Selepas balik Malaysia, saya mengikuti JIM ataupun Jemaah Islam Malaysia, seterusnya Pertubuhan Ikram Malaysia lah sehingga kini. Jadi ini sebenarnya telah membuka banyak ke mata saya kepada isu-isu masyarakat. Jadi di situ juga saya terlibat dalam jawatan kuasa wanita di peringkat negeri dan juga di pusat. Jadi maka ke situ kita tahu wanita ikram ini fokusnya adalah terhadap pembangunan dan juga pembelaan wanita, keluarga dan kanak-kanak. Jadi secara tersendirinya maknanya itu membawa penglibatan saya ke dalam fokus institusi keluarga utuh ikram, dan saya juga dengan beberapa rakan telah mengasaskan satu kelab warga emas di hati. Jadi ini juga masyarakat dan isu-isu yang menyantuni dan juga menyantuni warga emas. Jadi sekarang ini saya adalah sebagai penasihat kelab tersebut. Jadi satu lagi ya Ayu, maknanya kita ada keluarga kan. Jadi bila kita ada keluarga tu adalah merupakan satu yang amat dekat dengan hati kita, dan yang kita impikan keluarga yang bahagia bagi diri kita, begitu juga kita impikan keluarga-keluarga, rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita dan juga masyarakat yang sekeliling kita juga merupakan keluarga yang sejahtera. Dan itu juga merupakan dalam bentuk membuatkan saya terlibat dalam advokasi keluarga ini. Masya Allah. Okey. Maksudnya satu perjalanan daripada saya nampak tadi yang Dr. Sabah kongsikan daripada awal lagi dah mula terlibat dalam bidang-bidang aktivis kemasyarakatan dan juga bidang sosial ni kan, dan akhirnya Masya Allah sampai boleh terlibat untuk menubuhkan satu persatuan keluarga emas Ya. Menarik sangat Saya kira satu perjalanan yang menarik dan sangat memberi inspirasi kan kepada penonton. Okey, insya-Allah kita berbalik kepada topik yang kita nak bincangkan malam ni ialah tentang keluarga utuh ni kan. Kalau kita tengok sesi insight yang lepas, kita telah pun mengupas tentang asas perkahwinan, tanggungjawab bersama dan juga keluarga resilient tu kan. Dan hari ni malam ni kita nak bincangkan tentang keluarga utuh. Akhirnya keluarga yang kita nak bawa ni ke mana yang kita nak bawa tentang keluarga utuh ni? Kalau Dr. Sabah boleh kongsikan.
Okey, sebelum tu Idayu, mungkin saya nak cuba, mungkin kita cuba lihat balik apa yang telah dibincangkan dalam sesi insight yang sebelum ni, untuk yang melihat tentang keluarga, di mana kalau kita perhatikan maknanya dibincangkan di situ antaranya ialah perkahwinan ni bukan satu impian. Bukan impian semata ya maksud di situ. Betul. Maknanya ada realiti, ada kalanya memang jauh sekali dengan apa yang kita impikan. Maknanya bayangkan contohnya Idayu, kita dibesarkan dalam keluarga kita puluhan tahun ya Idayu, di mana kita gaya cakap kita, gaya kita makan pun sebenarnya, dan banyak gaya-gaya lain yang kita telah sepati dalam hidup kita berpuluhan tahun lagi. Tapi tiba-tiba kita terpaksa berhadapan dengan pasangan yang mungkin jauh berbeza dengan amalan yang kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Jadi semestinya kita memang sukar untuk kita mengadaptasikan diri kita dengan situasi tersebut. Jadi kalau kita nak letakkan diri kita di tempat pasangan kita, begitu juga bagi diri pasangan kita tersebut. Jadi kalau kita lihatkan di sini ialah perkahwinan tu tadi, atau berkahwin dengan bukan dengan pasangan saja ya, tetapi juga dengan keluarga pasangan. Jadi bukan hanya kita nak berdepan dengan bersama dengan Pasangan. diri dengan pasangan ya Idayu, tetapi juga kita nak menyesuaikan diri juga dengan keluarga pasangan. Jadi memang kita perlu pandai menyesuaikan diri kita, dan di sini letaknya persefahaman di antara satu sama lain. Jadi dan begitu juga saya ingin mungkin boleh kita tekankan di sini ialah setiap lelaki dan wanita dalam keluarga tu mestilah berperanan dalam segi membangunkan keluarga bersama ya. Jadi lelaki dan wanita memang kalau kita lihat ialah lengkap-lengkapi. Maknanya kita tak boleh kata sebenarnya saya atau I dah buat banyak sangat dah untuk keluarga ni. Tak boleh, sebabnya masing-masing mempunyai peranan masing-masing ya. Namun perlu ditekankan di sini, tanggungjawab seorang lelaki itu amat besar dalam keluarga. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34 yang dikatakan di situ ialah ar-rijal qawamun 'alal nisa. Maknanya kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ya, jadi dalam tu ini besarnya peranan lelaki tersebut. Jadi suami isteri mestilah berperanan bagi mengekalkan cinta dan keadilan serta kesejahteraan keluarga mereka. Jadi perlu juga ada kesamarataan dan kesesamaan lelaki dan wanita mengikut nilai-nilai Islam. Perlu ada tolak ansur kan Idayu, perlu ada tolak ansur dalam keluarga, tapi dalam masa yang sama bila kita tolak ansur itu tersebut, maknanya dalam itu kita perlu ada tahu hak masing-masing yang perlu kita penuhi. Kita tahu hak kita dan kita tahu juga hak orang lain perlu kita penuhi ya. Tetapi ada kalanya kalau kita lihat berlaku juga perceraian dalam keluarga. Walau bagaimanapun telah diusahakan, memang kita tak boleh salahkan di mana-mana pihak. Maknanya bila berlakunya perceraian tersebut, kita kena jelas bahawa dalam bentuk perkahwinan mungkin terhenti ataupun terbubar. Namun tanggungjawab pasangan itu tadi ataupun tanggungjawab suami isteri itu perlu melihat pada tanggungjawab sebagai ibu dan bapa ya. Maknanya itu perlu diteruskan. Jadi kita tak boleh lepas tangan di situ. Pendidikan dan penguasaan diri dan anak perlu kita dipertanggungjawabkan bersama oleh kedua ibu dan bapa. Jadi begitu juga kalau kita lihat sebelum tu dan siri sebelum tu kita lihat bagaimana untuk mendapatkan suatu situasi atau suatu keluarga utuh tersebut. Jadi antara ciri yang kita katakan di situ atau dibincangkan ialah resilient. Ini memang kita penting ya Idayu. Penting sangat dalam resilient ni. Bagaimana kita nak menangkis segala cabaran yang ada. Jadi keluarga yang mampu melakukan adaptasi positif, yang menguruskan serta mengatasi tekanan dan cabaran. Jadi ini maknanya apa juga cabaran yang datang, keluarga tu bersifat anjal, fleksibel, dapat menghadapinya kan. Maknanya memang kalau kita lihat Idayu, macam Idayu pun telah melaluinya berapa tahun Idayu bukan dah. Maknanya banyak fasa. Masuk 10 tahun. Berapa tahun dah Idayu? Nak masuk 10 tahun. Allahu Akbar. Tahun lepas saya 40 tahun ni dah. Masya Allah. Apa namanya, bahawa dalam ini kalau kita lihat bahawa banyak fasa dalam ini berlaku perubahan dalam fasa perkahwinan kita. Contohnya macam baru kahwin tak ada anak kan, tapi bila dah ada anak maknanya kita kena banyak perubahan perlu kita lakukan. Susah payah kita lalui melalui fasa kehamilan, kelahiran dan juga yang paling mencabar ialah membesar dan mendidik anak-anak ya. Jadi ini kalau kita ada anak, kalau tak ada anak mungkin ada lagi situasi yang mencabar juga. Maknanya pandangan masyarakat, pandangan ahli keluarga terdekat pun nak didaya. Maknanya ini semuanya perlukan sifat resilient.
Jadi ini baru perkara yang kecil dalam bentuk ada anak ataupun tidak. Tetapi kalau dari segi aspek cabaran yang lebih besar, contohnya cabaran kewangan, pekerjaan dan pendidikan anak ya Idayu. Jadi dalam bentuk ini banding keluarga ni ada juga yang diberikan digunakan oleh Allah dengan ujian yang lebih besar, berat, iaitu mungkin dia mempunyai ahli keluarga yang kurang upaya ataupun ada musibah yang besar dalam keluarga tersebut. Jadi ini sebenarnya memerlukan kecekalan, ketabahan dan juga kesabaran ya. Jadi Idayu dan juga ya tuan-tuan dan puan-puan yang dimati yang menonton rancangan ini sebagai jalan ke hadapan ataupun as a way forward, kita kena fikirkan ya di mana kita nak kena fikirkan betul-betul kat mana kita nak bawa keluarga kita ni ya, dalam apa juga situasi yang kita ada. Keluarga kita sebenarnya lah tak sama dengan keluarga orang lain ya. Jadi memangnya kita sebenarnya ialah impikan keluarga yang utuh. Memang semua impikan keluarga yang utuh, sejahtera dan harmoni, mana tenang, tenteram dan seterusnya ya. Tapi kita kalau boleh hendakkan keluarga kita ni dan seluruh ahli keluarga kita bersama di syurga nanti insya-Allah. Oleh itu, apa yang kita perlu tekankan di sini sebagai ke mana kita berada pun untuk mencapai impian ini, kita boleh mencapai impian tersebut. Tapi memang juga menjadi tanggungjawab kita untuk mencapai impian kita tadi. Jadi kunci kepadanya Idayu, apa yang saya nak tekankan di sini ialah matlamat rumah tangga itu mesti jelas. Ya, matlamat itu mesti jelas. Perlu juga ada keikhlasan ya, dan juga kesabaran. Jadi jelas matlamat hidup kita, walau apa pun cabaran yang mendatang, kita akan bertahan untuk mencapai matlamat tersebut dengan sabarnya ya. Itu saja yang mungkin saya boleh katakan di situ, bagaimana kita nak ke depan untuk membawa keluarga kita ini Dai. Okey, alhamdulillah macam Dr. Sabah sebut tadi kan, pentingnya untuk kita tahu hak kita, untuk kita tunaikan dan kita berikan hak kita juga kepada pasangan kita dan juga seluruh ahli keluarga. Dan dalam keluarga ni kalau kita lihat, sebuah keluarga tu dia tak mampu untuk berdiri dengan sendirinya tanpa kita fikirkan tentang masyarakat sekeliling kita kan. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang dalam keluarga yang ingin kita bawa tu, bagaimana kita nak bawa ke dalam masyarakat, terutamanya nilai-nilai yang baik lah. Macam mana kita nak bawa nilai kita dalam masyarakat. Ya betul Idayu. Memang apa yang Idayu katakan tadi bahawa sebuah keluarga tu memang tidak mampu berdiri dengan sendirinya tanpa memikirkan masyarakat sekeliling kita. Mudahnya macam ni je lah Idayu. Kita kadang-kadang kita rasa kita dah rasa keluarga kita dah sejahtera, mana semua keluarga kita dah aman, tenteram, anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia, kita rasa kita rasa selesa lah ya dengan tu. Tak kisahlah apa berlaku di sekeliling kita. Maknanya apa jugalah, kadang-kadang kita dengar keluarga kita sebelah menjerit lah apa dalam sentiasa dalam berkelahi dan seterusnya, dan kita tak fikir pun juga apa berlaku pada kalau ada anak-anak jiran tetangga, kita tak kisah pun pada mereka. Yang penting kita rasakan apa? Keluarga kita okey. That's it ya. Tetapi kita kena tahu bahawa kita ni sebagai seorang manusia dan juga seorang manusia yang punya naluri dan sentiasa berada dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial dan juga sentiasa berinteraksi sesama manusia lain daripada berbagai kelompok. Jadi anak memang kita akan berdepan dengan masyarakat. Betul tak ini? Maknanya memang kita akan sentiasa berdepan dengan masyarakat. Jadi macam mana kita nak sekat pelibatan anak kita dengan ahli masyarakat yang luar, masyarakat di luar tadi. Maknanya masa kecil tu memang boleh kita letak, maknanya kita kongkong berada dalam rumah dan seterusnya. Kalau kita nak bawa kawan ke taman pun, kita akan membawa anak kita ke taman dan kita lihat bagaimana tingkah laku anak kita. Tetapi kita tak boleh nak kawal. Maknanya bila masuk sekolah saja anak kita dah tak boleh kawal kan. Maknanya siapa dia berkawan. Kita akan nampak perubahan tingkah laku anak bila dah mula masuk sekolah kan. Cara dia bercakap pun mungkin dah berubah. Betul tak Ayu? Maknanya itu akan kita lihat begitu. Tapi dalam ini baru masuk sekolah, itu sekolah rendah. Apatah lagi bila mereka masuk dalam alam remaja, bila masuk dalam sekolah menengah di situ. Bila dalam alam remaja ini adalah di mana ketika itu berlakunya konflik identiti terhadap anak-anak tadi. Jadi selalunya kawanlah merupakan tempat rujukan anak-anak berbanding dengan ibu dan bapa mereka. Jadi seterusnya sampailah ke universiti dan akhirnya sampailah ke alam pekerjaan. Jadi kita nampak ya di situ di mana pelibatan anak-anak terpaksa bersama dengan masyarakat itu memang luas sekali. Ya Ayu. Jadi tapi dalam ini masyarakat ni sebenarnya adalah
mempunyai pelbagai isu dan masalah yang kita lihat dalam masyarakat. Rata-rata kalau kita perhatikan ialah disebabkan oleh keruntuhan keluarga. Jadi kalau kita nak Betul. ceritakan pelibatan isu-isu masyarakat memang panjang. Tetapi kan saya di sini Idayu dan juga para penonton yang dihormati sekalian, maknanya kalau kita lihatkan ialah antara isu-isu atau masalah dalam masyarakat antaranya ialah ini saya nak bawa saya nak beri sedikit beberapa data ya Idayu. Boleh doktor. Kita ada tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti NHMS ini pada tahun 2019 ya. Apa yang didapati ialah setengah juta kanak-kanak dikesan berdepan dengan masalah mental. Masalah mental. Itu 2019. Bayangkan di situ maknanya kita dah melalui pandemik COVID, ini agak panjang dah ni dan itu mengesani keseluruhan masyarakat kita, termasuk di sini kita bayangkan anak-anak kita ya. Jadi kalau itu 2019 maknanya kita boleh bayangkan dia peningkatan di situ. Dan juga dalam bentuk kes keganasan rumah tangga yang meningkat. Pada tahun semasa PKP sendiri sahaja terdapat 9,015 kes keganasan rumah tangga. Ya. Jadi begitu juga daripada setiap tahun sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak di Malaysia dilaporkan menjadi mangsa penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Ini agak tinggi ya Idayu. Dan bila kita berceritakan pasal perceraian pula, perceraian memang kita dapati bahawa dia meningkat setiap tahun dan saya ada 2 tahun data di sini, iaitu data pada tahun 2018 yang sebanyak 58,862 kes dan dia meningkat kepada 59,975 kes pada tahun 2019. Jadi itu kes setahun ya? Itu pada tahun 2019 dan 2019. Jadi kalau kita tengok pula umur ya, maknanya purata umur ni pula yang terlibat ataupun dalam bentuk penceraian ini, yang bercerai ialah bagi lelaki 37 tahun dan bagi wanita pula ialah 34 tahun. Jadi Idayu, kalau kita lihat di situ, boleh Idayu bayangkan tak? Mana ini adalah pasangan umur, kebiasaannya mereka mempunyai anak-anak yang kecil. Ya? Jadi maknanya sekolah rendah. Ya, sekolah rendah, maknanya memang pasangan mempunyai anak-anak kecil. Jadi sekiranya kebajikan serta pendidikan anak-anak tidak diambil kira, memang akan mengesani kesejahteraan kanak-kanak dan juga keluarga itu sendiri. Jadi memang berat situ. Dan kalau nak didapatkan ada data pula juga, pada semasa COVID itu sendiri terdapat 77,786 kes perceraian berlaku. Dan antara yang tertinggi ialah kes perceraian keluarga ataupun pasangan Islam ya, yang ini telah banyak diperkatakan dalam media sosial sebelum ini. Memang sungguh berat di situ. Begitu juga telah berlakunya kehamilan remaja pada 2017 saja ada terdapat 3,694 ya, 364 kes ya kehamilan luar nikah. Jadi maknanya kalau kita nak lihat je kes ini, mana 300 kes sebulan. Ini lain maksudnya 300 sebulan. Atau kita katakan ialah 10 kes sehari ya Idayu. Jadi itu agak besar lah. Jadi ini ini tak termasuk lagi ni kes jenayah yang lain ya. Kes ketagihan dada, ketagihan internet dan yang paling kita rasa merusingkan sini ialah kes jenayah yang terkait dengan internet seperti pedofilia yang kita lihatkan ya, cyber sex grooming. Yang paling kita lihat juga ialah bully cyber di situ ya. Jadi bayangkanlah ya, begitu juga pada tuan-tuan dan puan-puan, mana pelbagai masalah ini berlaku di masyarakat kita. Jadi bagaimana mungkin kita sanggup melihat anak kita, melihat cucu dan generasi kita ni tadi akan berdepan dan hidup dalam masyarakat sebegini. Maka haruskah kita berdiam diri ya Idayu? Itu maksud saya. Haruskah kita berdiam diri? Kita tak boleh berdiam diri. Tentu sebab masyarakat sebab masalah ini sangat besar. Betul, kita kena buat sesuatu. Maka dalam tu ini, apa yang boleh kita lakukan di sini, yang paling mudah secara asasnya ialah kita didik keluarga kita sebaik mungkin. Lepas tu kita juga perlu mendidik masyarakat kita. Ya, jadikan keluarga kita tadi dan ahli keluarga kita tadi sebagai contoh kepada masyarakat di sekeliling. Ya, maknanya kita jadikan contoh teladan kepada masyarakat sekeliling, tunjukkan akhlak dan budaya murni supaya menjadi ikutan kepada orang lain ya Idayu. Jadi maknanya dari situ juga
kena kasihani, maknanya anak-anak sahabat kita ataupun anak jiran tetangga kita ni tadi. Maknanya seperti kita sayang anak-anak kita. Tegur dan nasihat seperti mana kita mengasihi anak-anak kita sendiri. Ya, jadi kalau kita macam anak-anak kita bersama dengan kawan-kawan dia, depan mata kita nampak maknanya anak orang lain buat salah, jangan cepat menyatakan alah, ni mesti anak mak dia tak ajar. Dengan itu saja. Maknanya kita sendiri, anak kita lah Hidayu, ya, mana saya pun ada 6 orang anak. Maknanya kalau kita masa dia membesar tu, kita sebenarnya tidak boleh menjamin yang dapat satu jaminan yang dia akan berlaku menunjukkan akhlak yang mulia belakang kita. Betul tak? Kita tidak betul. Kita tak tahu apa yang dilakukan di belakang kita. Jadi Hidayu dan tuan-tuan sekalian, maknanya kita mestilah lihat tingkah laku anak-anak kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita ataupun jiran tetangga kita itu sebagaimana kita melihat anak kita sendiri. Ya, maknanya kalau boleh kita nasihatkan. Nasihati mereka penuh dengan hikmah dan juga kasih sayang. Sebabnya ada pepatah Hidayu, anak dilahirkan oleh seorang tetapi dibesarkan sekampung. Nah, ini Masya-Allah. Itu yang kita kena lihat. Maknanya kita jangan ambil tak kisah apa yang berlaku. Sebabnya mungkin kita dengan apa yang kita lakukan tadi akan balik pada kita bahawa masyarakat lain, ahli masyarakat lain juga akan bantu untuk mendidik anak kita di belakang kita, ya, maknanya di mana kita tidak nampak apa yang anak-anak kita lakukan. Jadi di sini kita kena faham, jadi satu keluarga itu adalah merupakan satu unit penting dalam masyarakat. Jadi kalau kita bayang masyarakat ini sebagai satu rumah lah atau bangunan, ya Hidayu. Jadi kalau kita lihatkan keluarga tu tadi sebagai batu bata. Jadi kalau masa kukuhnya batu bata tadi, maka kukuhlah bangunan tu tadi atau rumah tadi. Tetapi kalau rapuhnya, maknanya rapuhlah bangunan tu tadi. Jadi pentingnya keluarga tadi dalam keluarga yang sejahtera tu tadi dalam membentuk keluarga yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera. Okey, baik Dr. Sabah. Maksudnya kita tak ada istilah jaga tepi kain orang kan. Sebabnya kita sesama ahli masyarakat ni perlu mengambil berat sesama anak kita ke, anak jiran ke kan. Jadi kita lihat kesalahan ataupun apa sahaja yang kita boleh didik kepada anak orang lain, kita perlu sampaikan kepada orang lain juga. Jadi untuk seterusnya kan, jika kita lihat tadi apa yang telah Dr. Sabah bentangkan kes-kes ataupun masalah sosial yang berlaku tu adalah satu perkara yang sangat besar dan perlu untuk kita ambil langkah bersama kan. Jadi apakah saranan daripada Dr. Sabah mungkin kepada kerajaan secara umumnya ataupun kepada seluruh ahli masyarakat demi memastikan kelangsungan pembangunan keluarga sejahtera ni? Silakan Dr. Sabah. Okey. Jadi macam kita bincangkan tadilah, ya Hidayu, keluarga tu tadi atau keluarga yang sejahtera atau keluarga yang utuh tadi merupakan asas kepada pembinaan atau pembangunan masyarakat, ya Hidayu. Jadi kalau kita lihat individu dalam keluarga tu tadi membentuk keluarganya tu tadi. Dan jadi seterusnya keluarga ni tadi akan membentuk masyarakat. Ya, dan masyarakat itu tadi seterusnya membangunkan satu atau membentuk satu negara. Jadi kalau kita lihat dia punya aturan tu tadi ataupun rantaian tu tadi, ya, maka kalau kita katakan di sini ialah keluarga yang utuh tadi akan membawa kepada kekuatan negara tersebut, ya. Ya, jadi kalau ataupun dalam perkataannya ialah strong family makes strong nation. Ya. Strong family makes strong nation. Jadi pentingnya keluarga dalam pembangunan negara tadi. Jadi saya nak bawa di sini ada satu di Brunei, Bandar Seri Begawan Brunei dipanggilkan sebagai ASEAN, ya, di mana beberapa negara ahli kepada ASEAN ataupun Association of Southern Asian Nations pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2021 di pada ASEAN Summit yang ke-38. Ya, di Bandar Seri Begawan. Ini dipanggilkan sebagai Bandar Seri Begawan Declaration of the Importance of Family for Community Development and Nation Building. Jadi apa yang dikatakan di sini ialah menyatakan dalam deklarasi tersebut telah sebuah suara menyatakan komitmen negara-negara dalam ASEAN ini tadi untuk berusaha sebaiknya untuk mempromosi pentingnya institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat dan juga negara. Jadi di sini menjadi komitmen negara-negara di Asia Tenggara. Termasuk di sini ialah di Malaysia. Dan ini yang saya tekankan di sini, maknanya Malaysia juga bersama-sama menyatakan komitmennya untuk promosi pentingnya institusi keluarga. Ya.
Jadi dengan usaha-usaha itu dan memang kita tahu banyak usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kita dalam melihat pembangunan masyarakat dan juga keluarga ni tadi. Jadi antaranya kalau ini Idayu mungkin saya nak menyatakan di sini bahawa kita tahu ya bahawa kerajaan Malaysia khususnya dalam ini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah agensi LPPKN ataupun Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara telah berusaha menjalankan pelbagai inisiatif ya bagi membangun dan memastikan kesejahteraan keluarga di negara kita ni. Maknanya telah tubuh ataupun dibangunkan satu dasar pada tahun 2010 ya. Maknanya sekarang ni dah lebih daripada 10 tahun ya Idayu. Dasar ini panggil sebagai dasar keluarga negara. Ya. Jadi di sini kita perlu beri pujian kepada kerajaan kita sebab usaha ini memang tidak banyak telah diusahakan oleh negara-negara lain. Mana Malaysia antara negara yang telah membuat satu dasar khusus kepada dasar keluarga negara. Jadi ini merupakan komitmen kerajaan melihat kesejahteraan keluarga di Malaysia. Jadi antara ini ada dalam dasar ini ialah dasar ini memberi penekanan kepada kepentingan mengutamakan kesejahteraan keluarga dalam pelbagai aspek. Contohnya khususnya biofizikal, ekonomi, sosio, fisiologikal, kerohanian serta persekitaran dan juga persekitaran yang sihat dan selamat. Jadi dasar keluarga negara ini juga menekankan usaha harus perdanakan kesejahteraan keluarga dalam dasar perundangan dan program pembangunan negara. Jadi memang cantik di situ Idayu. Mana telah diadakan satu dasar khusus untuk pembangunan keluarga. Jadi selain daripada itu ada juga dasar-dasar beberapa dasar yang berkait dengan dasar keluarga negara ini. Seperti kita ada lihat di situ Idayu, dasar wanita, dasar sosial, dasar kanak-kanak dan juga dasar warga emas. Dan sebenarnya ada banyak lagi dasar. Begitu juga ada akta yang terkait khusus dengan dasar keluarga negara ini, itu akta keganasan rumah tangga. Kalau kita lihat, memang saya sendiri merasakan sebenarnya kita telah ada dasar dan polisi dan juga jentera ya Idayu yang sangat cantik. Kita ada kementerian dan dalam Kementerian Pembangunan Wanita itu sendiri ada banyak agensi. Banyak agensi dan jabatan dia. Ada mana di sini LPPKN ya dan juga untuk lihat keluarga khususnya. Kita ada wanita, Jabatan Pembangunan Wanita. Kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, jadi dalam tu ini yang melihat kanak-kanak dan juga warga emas dan juga orang kurang upaya. Jadi ini juga dalam ini memang ada jentera dia dah dan memang ada sangat cantik yang melihat isu-isu yang berkait dengan keluarga ini. Cuma di sini Dayu, saya melihat ya semuanya ini perlu ataupun agensi-agensi dalam bentuk dasar-dasar juga jentera ini perlu kita perkemaskan dari segi pelaksanaannya. Itu yang saya rasa yang saya nampak kekurangan di situ ialah perlu adanya pelaksanaan yang kemas. Ya, kita tidak mahu ianya cantik hanya dia kertas saja ya ataupun secara teorinya saja Idayu. Jadi tapi kita tanpa kita cernakan dalam perancangan dan juga pengubahan sesuatu tindakan kerajaan. Ya, secara menyeluruhnya ya untuk melihat akan kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Dan kita satu lagi yang saya nak highlightkan di sini ialah pada 2030 kita tahu Malaysia dijangka menjadi negara tua di mana kita lihat 15% daripada penduduknya populasinya adalah warga emas iaitu orang-orang yang melebihi umur 60 tahun. Termasuklah saya tu Idayu. Jadi kita memang dah lebih daripada 60 tahun. Jadi ini kita perhatikan negara dipandangkan negara tua. Jadi 2030 Idayu, kita sekarang ni 2022, maknanya hanya dalam mungkin sekitar 8 tahun saja kan? 8 tahun. Kan kita tahu ya Malaysia ni bukannya negara kaya seperti Korea dan juga Jepun ya. Jadi maknanya di situ apa yang saya nak tekankan ialah implikasi kepada isu ataupun jangkaan ini ianya adalah amat besar ya. Maknanya antaranya mungkin kita lihat bila berlakunya begini nanti Dayu, maknanya kurangnya tenaga buruh ya, maknanya bandingkan banyak orang yang telah bersara ya di situ dan juga tingginya kos kerajaan dalam menampung kos kesihatan. Rawatan. Ya, rawatan di situ. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan dan juga maknanya ia bukan hanya pada kerajaan dari segi aspek tersebut tetapi ia juga mengesani kehidupan keluarga itu sendiri. Maknanya sekiranya ahli keluarga itu tadi terpaksa menjaga warga emas yang sakit. Ya, jadi sekiranya ini tidak diberi perhatian sewajarnya memang impaknya sungguh besar dari segi hidup keluarga itu sendiri. Misalnya ahli keluarga itu terpaksa menjaga dan ahli keluarga itu juga terpaksa bekerja kan. Jadi ini juga menjadi satu implikasi kepada
kedudukan tenaga buruh di Malaysia. Kewangan. Ya, maknanya amat berat. Maknanya ini yang memberi impak yang besar kepada kesejahteraan bukan hanya pada keluarga tersebut tetapi keseluruhan masyarakat di Malaysia. Ya. Jadi ada juga mungkin saya nak tekankan di sini satu lagi aspek ialah pelbagai majlis dan juga jawatankuasa telah dilaksanakan khususnya oleh Kementerian Perempuan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat ini, dan di sini saya juga ingin menyarankan bahawa agar pengendalian yang serius perlu ada dalam mengendalikan isu-isu yang melibatkan keluarga ini. Bukan hanya dibentuk aja jawatankuasa ini. Kita kena serius dalam untuk menangani isu-isu tersebut. Sebab saya juga mungkin ada terlibat dalam jawatankuasa menangani keganasan rumah tangga dan juga yang dibuat oleh kementerian, dan juga bagaimana jawatankuasa melihat kepada isu-isu perceraian, pasca perceraian. Jadi ini juga yang salah satu antaranya ialah kita perhatikan perlu diadakan pengendalian serius bagaimana untuk mengatasi isu-isu tersebut. Dan isu-isu ini perlu isu keluarga ni, Idayu perlu diarus perdanakan ke setiap kementerian dan agensi kerajaan dan juga bukan kerajaan. Sebabnya isu ni sebagai satu isu yang universal, ya, atau national agenda, ya, kepada semua agensi-agensi kementerian ini tadi. Jadi supaya kalau boleh bila ini terlaksana, kita akan nampak bahawa kita akan menjelmakan satu masyarakat yang berakhlak mulia, berdaya saing, progresif dan juga maju. Dan itu hendak kita bawa. Dan semua sebenarnya memainkan peranan. Bukan hanya ahli keluarga tetapi juga ahli masyarakat dan juga kerajaan. Dan ini harapan saya, dan saya itu di antara saranan-saranan yang saya rasakan perlu diambil kira dalam melihat isu-isu keluarga dan juga bagaimana menanganinya. Itu saja Idayu untuk jawapan pada persoalan Idayu tadi. Okey, Alhamdulillah. Saya kira 30 minit yang amat bermakna yang telah dikongsikan daripada Dr. Sabah tadi, perkongsian untuk membina keluarga utuh. Dan mungkin Dr. Sabah boleh rumuskan sedikit ataupun harapan perkongsian kita malam ni. Okay, sebagai penutup Idayu, kalau Idayu lah rasa macam mana agaknya Idayu nak bawa keluarga Idayu ni? Ada dah kan? Sebagai individu, Idayu, saya dan juga para penonton, ya, saya rasa macam kita rasa memang kita mesti rasa bertanggungjawab untuk membina atau membangunkan keluarga yang utuh, ya, ataupun sejahtera, supaya dalam ini kita tahu kita akan dapat membangunkan satu masyarakat yang sejahtera, harmoni, ya, dan juga yang masyarakat di mana ahli-ahlinya mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai daya saing yang saya katakan tadi, dan juga dalam bentuk ini satu masyarakat yang tidak boleh diperkotak-katikkan oleh orang lain dan seterusnya, ya. Jadi dalam bentuk ini kita yang memainkan peranan, dan itu yang kita rasa kita tekankan bahawa kita mulakan dengan keluarga kita dulu. Sebelum tu mungkin kita betulkan, ya, diri kita dulu. Ya, diri kita kena kita betulkan atau baikkan diri kita, keluarga kita dan seterusnya masyarakat. Ya, dan seterusnya lagi dalam bentuk ini, saya nak tekankan juga ialah saya berada dalam NGO, kita mempunyai peranan yang sungguh besar. Begitu juga sebagai ahli masyarakat yang lain, kita tahu ada banyak jawatankuasa penduduk, jawatankuasa masjid, ya, di mana semuanya ini dan juga NGO-NGO yang lain melihat kepada isu-isu masyarakat, mestilah menggembling tenaga untuk melihat atau untuk menangani isu-isu ini sebaik mungkin untuk kita perhatikan, ya. Boleh kita tangani untuk menghasilkan satu masyarakat yang baik, ya. Begitu juga dengan kerajaan, memang kita katakan tadi mestilah committed dengan apa yang telah dijanjikan dalam semua dasar-dasar juga polisi kerajaan, supaya kita tahu mana kita akan dapat menghasilkan satu masyarakat yang betul-betul teguh dan juga dapat memakmurkan negara kita dan juga secara keseluruhannya masyarakat dunia, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Sabah yang telah perkongsian tentang keluarga utuh kekuatan negara. Terima kasih Idayu. Okey, dan terima kasih juga kepada semua penonton yang telah meluangkan masa menonton perkongsian malam ini, dan kami sangat berharap melalui perkongsian ini akan lebih ramai pasangan ataupun ahli masyarakat yang di luar sana yang lebih cakna, dan macam Dr. Sabah sebut tadi, kita memperbaiki diri kita dan juga mengukuhkan ikatan keluarga kita untuk membina keluarga yang lebih sejahtera dan juga seterusnya ke arah negara yang sejahtera.
Dan jangan lupa kongsikan link di perkongsian malam ini dalam sosial media. Akhir kata, walau apa sahaja musibah yang melanda dalam keluarga kita, tetaplah bersama keluarga, mengharungi suka dan duka. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama membina masyarakat rahmat.